Rancangan Selamat Rumah Kita, rancangan yang mengajakkan kita untuk hidup kita sihat, rumah kita selamat dan kampung kita aman. Rancangan Selamat Rumah Kita dapat sokongan daripada Samnak Songsemและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ataupun MOO Pattani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Bersama dengan kami lagi dalam rancangan Selamat Rumah Kita. Satu rancangan yang jadi media tengah untuk kita mempelajari beberapa hal, khususnya berkaitan dengan pengalaman dan juga kejadian yang kita bertemu. Dan saya Aisyah binti Yusof, seperti biasa. Ramai ada kenal dengan nama Kak Su, akan bertugas orang panggil sebagai pengacara ataupun nakjar rekah. Sebelum tu Kak Su nak ucap ribuan terima kasih kepada pengajar rancangan ataupun penyokong, iaitu Samnak Songsem berikan wicakan MOO Pattani yang beri sokongan penuh dalam rancangan ni. Untuk hari ni adik-kakak pendengar, kita duduk dalam akhir Ramadan. Sebulan penuh-penuh kita bersama dalam bulan Ramadan, dan setengah daripada kita rasa sebagai cabaran untuk kita untuk latih diri kita, tak makan, tak minum. Setengah kita panggil sekat nafsu kita beberapa hal lah untuk kita taat kepada Allah SWT. Dan bulan Ramadan nak kelik gidah adik akak pendengar. Dan perkara yang baik yang mulai comel dalam bulan Ramadan kita tak habis kita boleh ambil pengajaran dalam bulan Ramadan diguna pada bulan yang lain lagi, khususnya hal berkaitan dengan kesabaran kita, hal berkaitan dengan pertolongan, kesia belah, bagi dan sedekah, dan juga jaga kesihatan kita yang lebih baik, serta dengan jaga kesihatan kita selamat pada kuman virus, penyakit COVID-19 dan kuman lain-lain lagi. Hal ini penting lagi. Kita kena ada lekat tabiat dalam hidup kita. Ambil pengajaran dalam bulan Ramadan boleh ubah. Rancangan Selamat Rumah Kita hari ni kita ada nak berkecek dengan Pucuai Sateracan Dr. Usman Yunuh Acan daripada Kena Wityaka Islam Mahawityalai Songkhla Nakrin Wityakit Pattani. Kita berkecek hari ni dengan dia dalam masa pakak-pakak fikir. Masa pakak-pakak fikir. Assalamualaikum Acan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir bulan Ramadan dah. Jadi berkaitan sebut kata bulan Ramadan, banyaklah perkara kita kena panggil bukit uji sekaligus setengah pada orang kata uji beberapa hal. Tapi kalau orang-orang masing rasa penat berat lah. Kalau dia cuba teraok nasi ke apa tu supaya dengan pengadok menurut seksa bagi dia lah. Dalam ni kita tahu dah setengah daripada, tapi ada lagi fikir-fikir kita kata dan ni adalah ujian banyak kau, sebab setengah pada orang tu susah, terlampau susah yang kau tak ada makan minum apa kau ni agak berat juga hidup hari. Jadi Acan fikir kata semua hal penting apa gatik yang kita harus ambil guna dalam hidup hari kita, tingkah laku dalam bulan Ramadan ni untuk kita urus dari segi masa dan lain lagi. Sebab kalau kita banding Acan, sebelum bulan Ramadan kita tak boleh nak urus maya banyak panjang maya terawih, tapi bulan Ramadan sebulan kita boleh buat. Apakah tingkah laku lain-lain pada tu lagi Acan boleh kongsi bersama dalam rancangan, silakan. Alhamdulillah. Baiklah, sejahtera pendengar sekalian dan semua yang bersama kita dalam rekan yang comel lah. Rekan ni rekan comel, alhamdulillah, perkataan yang comel, insya-Allah. Jadi kita ni tak lepas daripada kita kena mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan ya letak nama kita nak mendekati Allah ni melalui ibadat. Orang panggil ibadat. Ibadat ni lah yang kita boleh mendekat kepada Allah. Jadi ibadat yang Allah beri kepada kita, khususnya dalam masa Ramadan ni, puasa dan kita berijak, kita berqiyam, semaya tarawih dan sebagainya, kita dapat faham bahasanya semua ibadat dia ada jitnarum. Jitnarum ni panggil ada maksud dia. Ada maksud dia
terkadang maksud ni Tuhan ya royak kita boleh faedahkan apa. Terkadang Tuhan dia tak royak, Nabi pun tak royak. Hak ni kita boleh kaji sendiri. Seperti hak puasa ni. Dan ulama segi pad ni dia telah kata bahawasanya apabila kita menahan diri kita daripada makanan ni, dia akan membawa kepada menahan benda-benda khamru, syahwat, untuk nak buat benda-benda karut tu, dia akan tahan juga. Ini pempayut ni orang satu maksud, satu cetanarum, dia akan tubik. Terkadang kita tahu, terkadang kita tak tahu. Semaya ni ada kesihatan, semaya boleh senggup dan cicai, semaya ni boleh kita UNICEF dia akan kita panggil hai manutnya rujak nekan you pen winai pen marayat misalnya thami winai dan semaya patu nation suka pap semaya ni Islam dia senap jalan lagi mari. Maksudnya kalau kita di jalan kerja lebih baik. Lebih baik setiap langkah tu malaikat selawat sekali, ada walaupun ada pahala. Setiap khutbah Nabi dia guna kamu khutbah langkah. Setiap langkah tu ada angin boleh kafarah, boleh pulot dosa kita, boleh masya-Allah keampunan sebagainya. Dan malaikat bersama Allah. Beliau dah tu gak suruh kita ambil wuduk di rumah sekali hari Jumaat gak senap senuhai terau tanpa saat. Rangkai kita dengan abnam, dengan mandi, masya-Allah. Lepas tu semaya warm dulu, semaya duha. Ini nation suka pap, nation cicai, posongop. Nation cicai ni ya kalau semaya kat hari Jumaat gak senap senun hai dulu dah, senap senun hidup dulu, duduk ala sawah, belum qomat, masya-Allah. Kalau puasa ni Nabi kata sumu tasihhu, hanyalah kamu puasa kamu akan sihat. Lepas tu dari segi kampai pula kita menahankan makanan ni 10 jam 12 jam. Lepas kita puasa tu kadang masa 12 jam 13 jam ni boleh faedah untuk nak mencegah ataupun nak menghilangkan daripada penyakit-penyakit. Sebab kepuahan kita ni kalau duk makan semacam dia punah juga, rusak juga. Dia kena ada welawang. Setiap awal-awal kita ni, setiap langkah kita mentang mi welawang, welayut, wela kita pon klai, kita banyak perkara lah, boleh faedah tu banyak perkara lah. Ya. Bukan kata duk makan seumur dia. Jadi makan seumur jadi penyakit juga. Ya. Anggota tubuh badan kita pun perlu masa untuk rehat dah. Sampai siapa pria kita mengatuk pun macam dah. Ya. Yalah, alhamdulillah. Sehingga jenis makan ni Nabi SAW dia bagi pada 3. Dia kata makan ni biar podi-podi. Satu suan tu guna untuk makan ni. Satu suan untuk minum dan satu suan untuk bernyawa bernafas juga. Jangan duk makan acik nak menyawa tak boleh tu deh. Masya-Allah. Tak agak ya pentima jadi mari segala penyakit. Lepas tu Nabi lari jangan tidur lepas makan. Jangan tidur. Dalam satu hadis Nabi kata janganlah kamu tidur akan lupa hatimu, dan artinya mi pun ada bagi hati kita. Dari hati kita kerah, hati kita malas dengan sebab makan telah setidur setelah mana kita makan. Makan sudah tidur. Tu noyak tu hasilnya ada molek bagi kita dah. Kesihatan pun tak boleh. Ya. Dalam segi kampai puasa pun supaya juga nah. Ya. Sebab apa ni makan ni tu dia tak ada nak proses aja deh. Kalau banding apa panggil nyelek dalam tak ada nak pusing tu tidur dah. Ya satu hal. Alhamdulillah ya. Acan sikit lagi hubung kait dengan lain pada apa ni langkah-langkah ataupun lakukan acan royak saat ni dan mengikut agama kita. Satu lagi kita ada bab-bab kesihatan pun acan sentuh rezeki sebanyak saat ni dalam bulan Ramadan ni. Agama kita menggalau untuk kita ada tingkah laku yang baik. Hak kita duk nampak ni acan kebiasaannya bab kebersihan terbaik banyak lagi orang kita duduk ada lekat lagi beberapa hal. Kebersihan ni nak acan sentuh semua hal lah. Tak kira dalam rumah, pakaian dan lain-lain lagi untuk kita boleh menitik berat lagi. Kerana kebersihan ni punca selamat daripada segala penyakit pula. Satu hal dah. Silakan acan. Ya, kebersihan ni Nabi SAW dia letak satu perkataan an-nazafatu minal iman. Pakai ulama dan masyarakat Islam pun dia nampak juga dengan perkataan ini bahasanya
kebersihan itu salah satu daripada iman. Jadi orang Islam ni kalau dia sempurna, kalau dia duduk molek, dia dengan saksana dia ni, dia akan kasih kepada kebersihan. Tengok kebersihan mula-mula ya Islam ni, Islam kita ni ya du kham samadun. Panggil kham pen wasatiyah, duk qadi pomo. Patu ada hikmah, ada witia pania. Kebersihan yang mula-mula Islam yang galak belum pada lagi kebersihan segi tubuh badan tu, kebersihan cicai. Segi kat cloud cicai kita berisut. Hotu tu kebersihan hotu tu panggil tak nampak, tapi orang mukmin apabila dia bersih hati, dia akan jamkre, akan takwa pada Allah, akan takut, dia akan mengikut apa fardu-fardu ataupun ibadat-ibadat yang disuruh oleh Allah dengan hati yang suci. Dia dalam Islam dia panggil halawatul iman, wan cam. Dalam segi ibadat kita rasa manis apabila kita ibadat jikalau hati kita bersih. Jadi hati nak bersih ni ulama ia letak ngenkai yang pertama syaratnya kena ikhlas. Orang yang ikhlas kepada Allah ni, orang bersih. Orang tidak ikhlas ni dia akan tak bersih, ya ada berperang, ada cacat situ sini. Hak lebih berat lagi, orang tidak bersih hati, dia tak ada ikhlas, dia buat benda syirik. Buat benda syirik, benda bid'ah, benda hak tak ada dalam undang-undang Islam, dia mari boh. Maka hati dia ni dia kekalang le. Hati dia ni kalau lebih ragu-ragu, tidak bersih hati dia. Ni ayat Islam dia bersih daripada cicai lagi. Kemudian bersih kepada tubuh badan kita ni, masya-Allah. Belum apabila bangun tidur, Nabi SAW suruh basuh tangan 3 kali. Lepas tu lepas tu basuh tangan, maka ambil semaya dah, maka kita pergi sujud 2 rakaat, kita pergi semaya dan sebagainya. Lepas tu ulama mai kaji pula seperti kita mandi waktu subuh bila nak pergi semaya ni, digalakkan kita mandi, digalakkan kita ambil wudu. Lepas tu digalakkan kita ni siwak sugi prank fun. Kalau kita tak ada mai siwak ni, kita guna prank fun tamanda tak apa. Ni ya atau nak masuk gi buat ibadat tu dah ya ada segi satara nafsu, segi suka habis kita nen tanpa apa kita tanpa apa fun kita dan sebagainya. Lepas tu nak semaya ni tidak sah kecuali kena pakai yang sempurna, tak ada najis, mai suka pro tu angin baju kena halal, kena bersih. Baju putih ni sanap sunun, banyak-banyak baju hijau, baju hitam dan sebagainya. Jadi kebersihan tempat sujud, tempat kita nak sujud dan sebagainya. Lepas tu kebersihan lain ni segi makan ni. Islam ni segi makan ni. Islam mengatakan air yang kita nak makan ni, dia kena air yang tahir, yang tahur, yang tidak pasum dengan suka pro. Makan ni Nabi ajar makan ni nak tidur ni sutudung makan ni molek. Makan ni apabila nak makan dengan bismillah. Kat cloud cicai dulu dengan bismillah. Lepas tu apabila sudah makan dah tu, apabila ada penyakit jatuh dalam air misalnya seperti melewang jatuh, kalau dia pik dia tu sebelah Nabi suruh cium 2 pik supaya penyakit tu jadi boleh balang, boleh samadun dan sebagainya, dan boleh kamcat benda sakap pro. Banyaklah dari segi makan ni pun. Jadi dari segi nak pilih makan ni halal dan tayyibah. Jadi kalau tak halal tak cukup, dia kena tayyibah. Tayyibah ni memang rangkai. Bukan kita makan, kita makan benda tak molek, benda becing, benda gapo, ya boleh makan benda halal, tapi Islam ni selagi tayyibah, benda memang rangkai. Ni Islam ni masya-Allah, jadi yang ni tu miti dari segi faham saat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah hubung kait dengan makan minum penting sangat tu Acan, sebab mau kita lah ni beli segala hok duk kau pelak kau beli. Nah. Makin ni pun pelik-pelik umur kita hari ni. Alhamdulillah. Hubung kait dengan kebersihan ni termasuk juga dengan sabun-sabun gel alkohol yang mana bawa modok syuting berat tu. Ini adalah satu kebersihan juga yang Acan sebut anda. Alam sekitar pula Acan lagu mana lima kita di hari ni tu rasa nak sentuh kedak bab kebersihan. Alam sekitar ni yo Islam diambil berat juga kepada alam sekitar. Yo suruh ada dia panggil sepengaruh rumah kita, dan rumah kita kena jaga jiran
Tuhan dan sebagai Pak alam sekitar tu, ya hadis saat ni pun senang an-nazafatu minal iman, kebersihan setengah daripada iman. Jadi kebersihan tempat tidur dan dalam rumah dan luar rumah dan sebagainya masuk belaka tu, masuk belaka supaya kita tanpa saat dalam tempat duduk kita, halaman kita, semua tu crop tu habis dah. Satu salah lagi Acan, setengah daripada orang kita dah kerana percayalah katanya kita ni lah pada kebersihan Acan sebut dah. Kita ambil wuduk, ambil semaya 5 waktu tu kita hari-hari ni adalah tanda kita ni bersih. Tapi kadang-kadang kita tertengok juga orang-orang lah, bukan semua orang. Setengah daripada ambil wuduk 5 waktu, tapi Masya Allah bajunya ada juga kita tertengok juga lagu tu. Boleh Acan sentuh sikit ni untuk kita menitik berat lagi tentang kebersihan. Apabila kita bersih daripada kita bersih pelak dalam, ya memang orang takwa ni dia kena bersih di alam sekitar juga. Sebab tak mungkin kita bagi orang bersih hati kalau dia tinggal benda-benda tak bersih alam sekitar, di rumah dia atau tempat duduk dia, di depan halaman dia, di sekolah dia, di masjid dia. Sebab tak mungkin orang mukmin dia suka bersih, hati dia bersih kalau dia tengok kaya, dia tengok kotor, tak ada rabiat, tak ada winai. Ya semua ni masuk dalam akhlak kami selatham jariat ham comel. Lepas tu Nabi dia kata dah orang yang paling mulia yang boleh duduk sekali dengan Nabi ni, yang boleh duduk sekali dengan Nabi ialah orang yang paling baik segi marayat, cariat ham akhlak dia ni. Salah satu akhlak dia suka khuamsa'at. Dia suka khuamsa'at. Lepas tu satu laksanya Nabi masa Ramadan khususnya ni, Nabi dia catengkai dia suhab, suingam, bersih supaya ia tongkan tidak pai nak tafsir Al-Quran dengan malaikat Jibril. Sehingga satu hadis Nabi Nabi kata Nabi ni adalah ajwadun nas, orang yang comel, rupa comel sekali segi pakaian dia, segi gaya dia, segi marayat dia, dan dia suka tunjuk kata pakaian bersih dan dia boleh berjumpa dengan malaikat, membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini Nabi dalam bulan Ramadan ni dia hai khuamsam kantrong ni deh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya. Alhamdulillah. Dan sikit lagi Acan, apa ni hubung kait dengan tingkah laku bab makan dalam bulan Ramadan. Sunnah Nabi kita untuk boleh pendirian sendiri, asuh sendiri juga takut tertinggal lagi, boleh ambil guna kita panas sikit. Silakan Ustaz. Makan ni khususnya dalam masa Ramadan ni, satunya makan yang kita nak pilih ni biar makan ni sederhana, jangan banyak sangat, dan makan yang faedah mi papayo. Lepas tu hak lebih comelnya bagi orang puasa ni apabila dia buka ni dia tongkang pada benda manis, benda naftar. Sebaik-baik benda naftar tu hak ada dalam buah intafalam, buah tamar. Dan kalau ada buah tamar bukan dengan buah tamar, hak ni boleh kesihatan untuk kita. Jadi kita kalau ada naftar kita mempertahankan makan ni, maka buah tamar ni akan tolong. Lebih lagi buah tamar sot, buah tamar rutab. Hak ni comel sekali. Lepas tu sampai 6 plau. Hak ni sebaik-baik 6 plau. Bukan air Pepsi, air sa, air gapo ni dia nation suka pam ni dia tak molek. Yang kalikuh mari ni seolah tekatan han kapok jarak. Dia tak molek mana dah. Pengal kita pakai air hak ada gas, ada gapo tu. Jadi maksudnya buah tamar turut dengan air kosong biasa. Air kosong. Hak tu molek sekali. Pahal lain pahal tu kena sederhana lah. Klik pada kaedah kita halalan thayyibah. Halal, lepas tu mi prayut bagi rakan kita. Terima kasih Acan. Ya hubung kait sikit lagi, kita ada hadis contoh teladan Nabi kita kedak Acan di segi menggalak kesihatan, keselamatan yang mana kita nak buat sepahami, khususnya bab-bab penyakit ni. Ubat penyakit ataupun bab-bab ikhtiar dan lain-lain lagi kita boleh beringat dan ambil amal guna dalam hidup kita mengikut sunnah-sunnah Nabi ataupun mengikut ajaran daripada Allah. Silakan. Ya, untuk penyakit ini, satu kita kena yang merap kata penyakit ni daripada takdir Tuhan lah. Jadi belum pada kita nak pergi nature final luar ni, kita kena perapu wajah kita, kata kita terima dah. Kalau kita terima penyakit ni takdir Allah, maka alhamdulillah kita sebaca.
Tak ada kena kawal, tak ada apa. Terkadang orang ni dia bunuh diri ni sebab penyakit. Sebab apa? Sebab dia tahu kata, wasopo Tuhan tak kena dia tamni tu makan pai. Jadi kita nak yang mak kata susi tu ya ni Tuhan akan malau. Orang bunuh diri ni kerana kata dia rasa dia ni kan dia ni tak molek. Dia sepengal lo bagi dia Dia ni. hukum diri sendiri. Pasti dia tak ada ikatan dia dengan pecah. Jadi seolah tu menua tu pai tamni tu mak kan pai sampai tam arai medai. Sepengal orang waktu kata ini adalah ujian Tuhan. Dia ujian Tuhan tong kata sop, Tuhan tong kayuk redap dia, tong kan dua dia tong kedak, dia usah dia sobat kedak. Kau tengok situ yo. Kalau sobat alhamdulillah Tuhan yuk redap. Lepas tu terkadang orang kita yang mikir kata apabila yo jadi penyakit dah jadi tak ada pawang kata Tuhan wis sembuh, sedangkan Tuhan royak dah kata apabila ada penyakit kamu kena sobat, kamu kena ambil ya raksa, belum ada tu kena pongkan barulah Tuhan wis tang. Tapi bagi orang ni dia pernah cicai, pernah ada di hati dulu. Kalau hati ada kamrak terung ni dia akan punah dari segi patibat. Maksudnya daripada hati dia dari ke awal. Tak tengok penyakit sini nak kita boleh lah gelak lah ni. Gelak lah. Segi mok mai pun ya silap, tawakal pun ya silap. Lepas tu segi kuat payayam ni, sedangkan dalam sunnah Nabi supaya Nabi kata tadawa, ubatlah. Tuhan tak akan turun penyakit kecuali ada ubat. Jadi perkataan Rasulullah ni kena dalam masa Covid dah. Tidak ada penyakit, salah satu penyakit Covid mereka ada ubat. Maka ubat ni walaupun di hari ni dah ubat tengah duk tubik, insya-Allah anak buat dah. Lepas tu ubat dalam Islam ni bukan tu ubat hak kita nampak saja, ubat segi kita baca ya Quran, ubat sebelum perai, ubat hak kita boleh daripada apa benda-benda hak tu hewi dalam sapiak sama syat kita boleh guna. Alhamdulillah. Terima kasih Azan. Hubung kait dengan aku meweras COVID-19 sikit Azan, kerana sekali ni tadi doktor sendiri pun dia pun tak ada ubat yang nak ubat kos untuk penyakit ni. Nak kata ada ubat kau betul-betul supaya sakit kepala makin parah, sakit gigi makin parah tu tak ada lagi. Jadi untuk nak mencegahi daripada penyakit, ada sepatah dua kata dak Acan boleh beri kepada Kak sendiri dan pendengar kita berkait dengan untuk nak mencegahi penyakit, untuk boleh ada ubat batin ke. Silakan. Lain pada ubat yang kita tak nampak, ubat batin, ubat baca Quran, kita zikir dan kita semaya dan kita buat ibadat kita, itu satu ubat juga dah. Lepas tu ubat doa-doa khusus hak Nabi ajar, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Itu satu ubat. Kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Itu ubat. Kita baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, batu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 qul ni. Lepas tu baca ayat kursi. Lepas tu boleh kita baca dalam ayat. Terkadang dari segi kampek ni tak nampak, tapi kita dari segi Islam ni apabila Tuhan dia ayat kata Quran ni boleh syifa, boleh hingga penyakit. Dan ada tipan pawatisa bampacun orang dulu kita ni, dia baca surah Fatihah dalam air, maka dia pakai untuk kesihatan dia. Lepas tu dia baca ayat kursi dalam air, maka dia pakai. Kalau orang ada penyakit, gapo takut panggil hasut daripada syaitan dan jin, maka dia baca oleh ayat mandi. Hak ni penyakit ni ulama Islam ni panggil ada juk di sini. Lepas tu kita usahalah ubat penyakit Covid ni, dia ada panggil benda-benda tubik penyakit tu ada batuk, maka bomo tu lebih tahu sakit dalam segi apa penuat dan sebagainya, maka boleh ubat kaca ataupun kewat dan sebagainya. Ubat Covid sebenar tu dah tak ada tubik lagi, tengah duk kaji, tengah duk winishai, tapi no ya atau memanglah dia kena ada ubat. Satu masa dia kena ada ubat sebab apabila Nabi kata ubatlah, Tuhan tidak turun penyakit kecuali ada ubat. Sama tara kita duk tunggu ubat ni, salah satunya kita cik vaksin. Apabila cik vaksin ni boleh pongkan, dia boleh pongkan walaupun tak 100%, tapi boleh pongkan tak masuk siapa balik dalam ni, maka kita hal ini unik Islam juga. Nabi senap sunun
Nabi sunah hai rau ni pongkan tuก่อนที่จะเยียวยาก่อนที่จะรักษาdan sebagainya. Jadi Nabi sokong juga untuk kita jaga diri sebelum sakit. Sebelum penyakit, sebelum kena. Jadi Ana Wek Sa'di vaksin satu jalan. Banyak. Vaksin ni jadi satu jalan jugalah kalau kita kira mengikut sunnah tu. Betul ke tak? Gitu ke tak? Satu cara juga supaya nak wiqayah, nak jaga kita daripada penyakit yang tengah bahaya lah ni. Biko kawin cai hok pad, patu vaksin halal, tidak ada benda haram, patu puna muslim ko yang rap, maka alhamdulillah kita dalam kami syuwit nelom ni dah kita wasa kata kita mancai. Walaupun tak mancai 100% tapi ada tangkok dan tangkok ni pan kanวินิจฉัย hok punam, hok satarana su, hok naik pad. Maka kita yang rapได้alhamdulillah. Itu panggil ikhtiar ที่ถูกต้อง panggil ความพยายามที่ถูกต้อง di situ. Alhamdulillah. Selagi kita duduk temu rumah kita Acan hubung kait dengan sepahami khususnya ada lagi orang-orang kita ada sepahami bab agama salah-salah, ada banyak jugalah tingkah laku hubung kait dengan agama kita. Kadang-kadang tu orang panggil tawakal saja. Banyak cara hama bawa pada timur masalah. Acan ada boleh beri nasihat ke apa di sini dalam kursus buku tawakal ni kita mau mai, kita ni harap dengan Allah SWT serta kita payayam. Jadi kalau kita mau mai saja, kita serah tawakal, kita tak buat ni silap. Dalilnya Umar Al-Khattab ni apabila dia nak pergi perang ataupun dia nak masuk dalam satu tempat dalam Palestin ni, orang-orang atau di sana ada penyakit tengah duk rebak, rok rabak, taun dan sebagainya, juzam, rok rian dan sebagainya tengah duk rabak. Lepas tu Umar ni dia panggil periksa lah ke sahabat dia nak buat macam mana, kita nak masuk pergi ke ataupun nak klik pada tempat kita di Madinah. Sahabat sendiri kata, "Hei Umar, kita ni apabila mari dah kita kena pergi juga ke sampai Palestin. Nak jadi biasanya jadilah." Umar ya tak nampak hak ni. Sebab dia tengok pada sahabat lain hak sendiri kata, aku dengar daripada zaman Nabi, apabila di tempat tu ada penyakit, kamu duduk luar jangan masuk dalam tempat. Orang kena penyakit dah dalam tempat tu jangan tubai. Kecuali dia kena raksa penyakit dia dulu, biasia dulu, baru dia boleh tubai. Umar dia pilih kawin syahad ni ayat tu Umar dia tawakal serta dia payayam. Bukan tawakal lawas semata dan nation suka pak kita tak ada faham soncai nation ni kita tak ada soncai tak ada apa, maka kita akan bawa kepada kebinasaan. Jadi bawa kepada binasaan ni Islam lagi. Dalam Quran dia kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan bawa ciwitmu kepada benda puam hayanak, puam sihai ke ciwit tak leh. Ni sebab tu kita pongkan, kita vaksin, kita turut matakan satar nasuk, matakan hok punam supaya kita nak wiqayah, nak pongkan, nak duduk dalam witnai untuk dalam nak baca dengan rok rabak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Acan. Alhamdulillah banyak sekali orang panggil boleh gunalah dalam rancangan selamat. Masa tak izin Acan, ya untuk rancangan ni kita undur diri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum Acan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar semua kita sudah dengar ada beberapa hal, beberapa perkara daripada Dr. Usman. Dia kecek dengan hubung kait kita, tak boleh nak duk dia lah, tak boleh nak duk tak tahulah, kita kena ambil buat kira. Yang mana rancangan kita ni boleh kita ambil buat mikir banyak perkara selamat rumah kita. Nombor talian adik kakak telefon masuk mari beberapa hal pada musim COVID-19 yang lalu. Goyak kata boleh ambil guna dah beberapa perkara lah dalam rekan ni. Duk dengar. 20 orang hak telefon masuk, orang dalam 20 orang ni jadi orang yang nasib baik kira-kira. Dapat panggil kongsi bersama dalam rekan kita, dalam rancangan kita. Hak duk dengar di rumah. Dalam 10 akhir Ramadan ni, kita kutipkanlah apa saja hak jadi pengajaran pahala untuk Tuhan terima amalan kita insya-Allah, untuk kita selamat daripada COVID-19 insya-Allah. Dan juga untuk hari ni rancangan selamat umur kita semua kita boleh teruskan lagi pada masa yang lain. Untuk hari ni apa saja hak jadi salah silap kecek harap minta maaf. Apa saja yang comel itu semua daripada Allah SWT. Saya minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada stesen radio ini dan jaringan bersama 10 stesen radio dalam wilayah selatan yang keluar udara rancangan Selamat Rumah Kita. Dan rancangan ini dapat bekerjasama dengan Samnak Songsem Berikan Wishakan Maaf Petani. Pendengar rancangan ini boleh hubungi di nombor telefon 065 893 1064 ataupun hubungi melalui Facebook page Samnak Songsem Berikan Wishakan. Hidup kita sihat, rumah kita selamat, kampung kita aman. Jangan lupa rancangan Selamat Rumah Kita.